Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel Ana_SFS. Hari ini kita akan mengulas buku yang bertajuk Sang Penguasa, terbitan daripada The Bibliopress. Kata pengantarnya adalah daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan diterjemahkan oleh Zamir Muhyiddin. Syarahan daripada Aiman Rashdan Wong. Buku ni mempunyai lebih kurang 250 muka surat. Buku ni mengenai apa? Okey, kalau nak tahu buku ni mengenai apa, kita tonton video seterusnya. Terima kasih kerana sudi menonton channel Ana_SFS. Penguasa ni adalah buku terjemahan yang berasal daripada tajuk The Prince by Niccolo Machiavelli. Machiavelli kot. Saya dengar Google cakap Niccolo Machiavelli. Ada orang sebut Machiavelli dan sebagainya, tapi saya sebut Niccolo Machiavelli lah kan. Buku ni adalah sebuah karya agung yang ditulis hampir 500 tahun dahulu. Dan siapa Niccolo Machiavelli ni? Niccolo Machiavelli ni adalah anak kelahiran Itali yang dilahirkan di bandar Florence. Beliau dilahirkan pada 3 Mei tahun 1469 dan bapanya merupakan seorang peguam yang bernama Bernardo Machiavelli. Niccolo Machiavelli ni mendapat pendidikan formal sejak lahir lagi. Dan beliau berjaya menjadi setiausaha badan kerajaan dan selepas itu beliau menjadi diplomat. Apa itu diplomat? Kalau bagi yang tak tahu diplomat tu apa, diplomat adalah seseorang yang dilantik di dalam sebuah negara untuk menjalinkan hubungan diplomasi dengan negara atau pertubuhan antarabangsa. Niccolo Machiavelli ni pernah dipenjarakan di atas tuduhan konspirasi menentang kerajaan apabila keluarga Medici berjaya menawan semula bandar Florence. Pada tahun 1512, beliau ditahan selama 3 minggu, didera dan diseksa sehingga patah bahunya. Dan selepas beliau dibebaskan, beliau memilih untuk bersara dan menumpukan perhatian dalam bidang penulisan sepenuhnya. Beliau bukan sahaja menulis tentang buku-buku politik, beliau juga menceburi banyak bidang, contohnya teater, puisi. Sebenarnya buku ni dicetak pada tahun 1532 selepas 5 tahun kematiannya. Selepas 5 tahun kematiannya barulah buku ni diterbitkan. Buku ni mengenai apa? Buku ni adalah mengenai buku politik yang diceritakan secara terperinci mengenai teori dan prinsip politik yang diamalkan oleh Niccolo Machiavelli. Antaranya adalah bagaimana cara mengambil alih kuasa, bagaimana menguasai bidang ketenteraan, serta sifat-sifat sebenar pemimpin dan banyak lagi lah. Buku ini digambarkan sebuah buku falsafah yang berjaya mendahului zaman dan diceritakan sedikitlah bagaimana seseorang mengambil alih kuasa dan bagaimana beliau berjaya mengawal kuasa sepenuhnya secara total. Buku ni juga mendapat kecaman daripada masyarakat kerana buah fikiran yang dilontarkan dalam buku ni adalah luar daripada kebiasaan apa yang kita amal. Antaranya adalah menggalakkan pemimpin memimpin secara menggunakan penipuan dan ketakutan berbanding dihormati dan disayangi. Selain daripada itu adalah bersifat ekstrim serta mengamalkan matlamat menghalalkan cara. Itu memang luar kebiasaan dari kita lah. Antara poin-poin penting yang ada dalam buku ni adalah yang pertama, sistem pemerintahan yang mempunyai dua cara yang berbeza. Yang pertama adalah perintah oleh penguasa dan para hambanya yang direstui oleh penguasa tersebut. Dan cara yang kedua adalah diperintah oleh penguasa dan para bangsawan tetapi melalui keturunan. Keturunannya memang dah ada darah daripada penguasa atau kerajaan. Okey, poin yang kedua adalah 3 cara menguasa daerah yang ditakluk, yang mempunyai undang-undang sendiri dan dah biasa memerintah secara sendiri. Yang pertama adalah memusnahkan mereka. Yang kedua adalah
penguasa perlu tinggal di wilayah tersebut. Dan yang ketiga adalah penguasa perlu mengikut cara undang-undang yang telah diamalkan di sesebuah kuasa yang telah ditakluk tersebut. Okey, poin yang ketiga adalah tetapkan penglihatan lebih daripada apa yang kita sasarkan. Maksudnya kalau kita sasarkan di situ, kita kena, penglihatan kita perlu ada di atas daripada tempat yang kita sasarkan. Manusia yang bijak perlu mencontohi manusia yang hebat. Kerana sedikit sebanyak apabila kita mencontohi orang yang hebat, tempias daripada kehebatan tersebut dapat kita rasa dan kita dapat juga kita amalkan. Okey, poin nombor 4 adalah asas utama kepada kerajaan yang baik adalah mempunyai undang-undang yang baik serta mempunyai ketenteraan yang baik. Kerana undang-undang yang baik tidak akan wujud tanpa ketenteraan yang baik. Apabila ada sesebuah kerajaan, perlunya ada satu penguasa. Dan di bawah penguasa tersebut perlunya ada tentera, sama ada tentera sendiri ataupun tentera bantuan ataupun tentera upahan. Dan antara ketiga-tiga tentera ini, tentera yang paling tidak stabil adalah tentera upahan, kerana tentera upahan mampu menggoyahkan seseorang penguasa serta sesebuah kerajaan tersebut. Tentera bantuan ni tentera yang tidak bersatu dengan penguasa. Kerana apa? Kerana tentera bantuan ni adalah tentera daripada kerajaan lain yang datang memberikan bantuan kepada penguasa tersebut atas dasar upah ataupun wang semata-mata. Kedua adalah tentera bantuan ni mempunyai matlamat sendiri. Dan yang ketiga adalah tidak berdisiplin dan tidak setia. Penguasa yang bagus adalah penguasa yang turun dan menjadi kapten sendiri kepada tentera-tentera mereka. Tentera bantuan ni mampu mengkhianati penguasa tersebut kerana tentera bantuan ni mempunyai matlamat sendiri. Beliau bergerak di atas arahan penguasa mereka dan penguasa yang dibantu hanyalah atas dasar faktor upah dan wang semata-mata. Yang kelima adalah orang yang bijak, orang yang memeriksa kelemahan selepas beliau bangkit ataupun selepas kegagalan. Dan poin yang keenam, penguasa perlu belajar ilmu peperangan. Yang pertama, ilmu secara latihan fizikal, dan yang kedua adalah ilmu secara menuntut ilmu lah. Punya latihan tersebut, latihan fizikal ni adalah membiasakan tubuh badan dengan kesusahan, dan yang perlu menuntut ilmu kerana penguasa perlu mengetahui dan meneliti sesebuah wilayah, sama ada memahami keadaan lembah, pergunungan, kawasan dan sebagainya dengan teliti. Yang pertama adalah kerana ilmu tersebut dapat membantu penguasa memahami wilayah yang berjaya ditakluknya, membangunkan pertahanan secara sebaiknya, memahami kawasan baru yang ditakluk serta diterokai dengan teliti. Poin yang ketujuh, penguasa perlu menjadi seseorang yang ditakuti berbanding dicintai, tetapi bukan untuk dibenci. Kerana manusia tidak akan teragak-agak untuk menyakiti orang yang dicintai berbanding orang yang ditakuti. Kerana cinta dapat menyatukan atas dasar hubungan dan tanggungjawab semata-mata dan boleh terlerai apabila seseorang itu mempunyai kepentingan tersendiri. Okey, yang ke-8 adalah penguasa perlu mengejar matlamat asal dan tidak sentiasa berubah-ubah fikiran. Penguasa akan tumbang kerana hilangnya nilai di mata rakyat. Yang ke-9 adalah penguasa yang bagus bukanlah berasal daripada penasihat yang cerdik dan bukan cerdiknya penguasa daripada penasihat yang bagus. Ini adalah antara 9 poin yang dapat saya keluarkan daripada buku ni, dan tak semua poin yang kita akan bersetuju sebab bukan semua isi ataupun input dalam buku ni kita boleh ambil secara bulat-bulat, kerana ada sesetengah perkara yang di luar kebiasaan kita sebagai orang Malaysia serta rakyat yang beragama Islam. Jadi mana-mana input dan pengajaran yang boleh kita ambil secara bertapis, serta mana-mana input yang kita rasa tidak bertepatan dengan suasana masyarakat di Malaysia ataupun dengan agama kita, maka kita tolak dan kita tapislah mana yang baik dan mana yang elok.
Okey, terima kasih kerana sudi menonton channel Ana_SFS. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Buku ni dapat mengajar kita bagaimana memahami secara terperinci susuk gaduh politik ataupun cara strategi dunia politik yang tidak kita ketahui, dan kita harus bersifat terbuka lah menerima bagaimana mereka mentadbir kerajaan dengan berpandukan beberapa penulisan ataupun karya Niccolo ni yang dikeluarkan berdasarkan pengalaman beliau menceburi bidang politik. Seseorang ahli politik itu melakukan perkara tersebut, beliau ada matlamat dan perkara yang ingin dicapai dalam kehidupannya. Sedikit sebanyak kita dapat memahami kenapa seseorang ahli atau tokoh politik tersebut berbuat perkara demikian. Terima kasih kepada pihak Bibliopress dan kedai buku Bibliofy kerana menghadiahkan buku ini. Bagi yang berminat boleh cari di kedai Bibliofy ataupun boleh cari di Shopee serta IG dan social media mereka. Buku ni bagus sebenarnya kerana setiap daripada ayat dia, setiap daripada karya Niccolo ni diterjemahkan oleh Aimar Rashida Wong. Contohnya macam ni, bab 4, tajuk Mengapa penerus Alexander tidak ditentang oleh kerajaan. Okey, ni tajuk ni. Buku ni okey, dah ada tulisan semua. Lepas tu akan ada syarahan daripada Aimar Rashida Wong. Jadi kita kalau kita tak faham sedikit sebanyak pun, kita akan dipahamkan oleh terjemahan ataupun syarahan Aimar Rashida Wong ni lah. Dan buku ni juga dia tak banyak macam buku lain. Buku lain dia akan ada satu bab tu dalam berpuluh-puluh, dalam 2, 3, 4, 5, 6 muka surat. Tapi kalau buku ni dia macam sedikit je. Contoh macam bab 2 ni dia ada satu muka surat, lepas tu akan ada satu muka surat syarahan. So kita akan cepat faham lah bila kita baca buku ni, dan kita boleh baca sedikit demi sedikit, faham dulu dan sambung baca lagi. Setiap bab ni tak banyak huraian lah, maksudnya dia cerita sikit-sikit, lepas tu ada syarahan, lepas tu masuk ke bab lain pula. So senang lah untuk kita faham. Dan bagi yang tak berminat untuk baca buku politik pun mungkin boleh try baca buku ni sebab senang untuk difahami. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.